Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kehadrat ilahi. Dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis, insya-Allah pada hujung minggu ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua family mengaji.com, insya-Allah. Okey, yang dah join silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Okey, jom hari ni sama-sama kita dalam slot bacaan hadis. Hari ni tajuk apa kita nak sembang? Okey, tajuk apa kita nak share sama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Okey, yang dah join silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hayati, insya-Allah. Okey. Silakan masuk Kak Nini, Kak Saleha, Kak Viva, Kak Sarina. Okey. Encik Muhammad Azhar, Encik Man, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okey, insya-Allah dalam slot bacaan hadis hari ini. Okey. Okay, jadi saya ucapkan hari ini selamat tengah hari. Okey, selamat tengah hari, jam 12 tengah hari bersama-sama dalam slot bacaan hadis. Okey, selamat tengah hari dan juga selamat berhujung minggu, insya-Allah. Okey, selamat berhujung minggu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Encik Nawalib. Betul ke saya sebut? Daripada Filipin. Wah, kita ada penonton dari Filipin, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam. Kak Nur, Kak Zumali, Kak Fatimah. Okey, Kak Roslita, Kak Nurida, Kak Hayati, Kak Aisyah, Kak Sadia, insya-Allah. Kak Zuliana. Okey, silakan masuk, silakan masuk. Yang baru join bersama-sama hari ini, insya-Allah dalam slot bacaan hadis hari Ahad, hari ujung minggu. Okey, saya ucapkan yang bercuti selamat bercuti, selamat berehat. InsyaAllah. Okey, ada yang kerja hari ni. Jadi yang bekerja saya ucapkan selamat bekerja juga, insyaAllah. Okey, semoga urusan hari ini dipermudahkan. Okey, urusan susah, urusan kecil, urusan besar, urusan senang ke, insyaAllah kita doa sama-sama semoga segala urusan yang kita nak lakukan dipermudahkan. Okey, dan juga semoga segala keperluan kita, okey, keperluan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, insya-Allah. Silakan masuk, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Selamat tengah hari. Alhamdulillah. Terbaik, terbaik, mantap. Okey, baik, jom. Jadi sebelum kita mulakan slot hari ini, jom kita nak kejar saham akhirat. Kita nak lakukan kebaikan sama-sama. Kita pakat-pakat tekan button share, boleh? Okey, sebarkan live ini. Kita sebarkan live ini, kita sebar kebaikan dengan kita sharekan live ini, boleh? Okey, tolong saya sharekan live ini. Kita nak ajak ramai orang bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Okey, semoga dengan kita tekan button share, dengan kita share tu, kita mendapat manfaat daripada dengan kita tekan button share tu, insya-Allah. Okey. Sebab contoh kita tekan button share, okey, ada orang lain yang masuk hasil daripada kita tekan share tu. Kan? Bila orang tu masuk dalam live ini, insya-Allah bila dia beramal, okey, dia melakukan kebaikan hasil daripada tengok live ini, okey, semoga kebaikan dia, pahala dia mengalir juga dekat kita. Subhanallah. Kita juga dapat tempias dia, insya-Allah. Okey. Jadi kita ambil kesempatan ni. Kita ambil kesempatan ni sama-sama kita tekan button share, pakat-pakat share, insya-Allah. Okey. Ini hari ni semua tuan-tuan dan puan-puan semua ini pencinta-pencinta Al-Quran, pejuang-pejuang Al-Quran. Insan-insan yang terpilih, subhanallah, kan? Okey, jadi kita kena rasa untung. Kita kena rasa beruntung, kita kena rasa bersyukur, insya-Allah, subhanallah.
Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam. Terbaik, mantap. Okay, teruskan share boleh? Teruskan share live ini. Ajak ramai-ramai orang untuk masuk live ini sama-sama insyaAllah. 10 ke 20 grup ke insyaAllah. Lagi banyak kita share. Semoga lagi banyak kita mendapat manfaat. Terbaik Kak Azizah dah share. Okay, terbaik. Terima kasih yang dah share insyaAllah. Waalaikumsalam Kak Sanwati. Silakan masuk. Terbaik Kak Siti, betul. Mantap. Okay, jom. Sebelum kita mula hadis hari ni, kita nak basahkan lidah. Okay. Basahkan lidah dengan air ke? Okay, kita nak basahkan lidah dengan berzikir. Boleh? Kita nak zikir sama-sama insyaAllah. Terbaik Kak Cik Salasia. Terbaik, mantap. Terima kasih dah share. Okay, yang belum share jangan lupa tekan button share boleh? Laju-laju share, pakat-pakat tekan button share insyaAllah. Alright. Jom, kita nak zikir, sama-sama kita berzikir insyaAllah. Okay, tanda kita berzikir. Kita berzikir, tanda kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Okay, hasil daripada kita berzikir, semoga hati kita terus kuat. Okay, semoga hati kita terus kuat daripada godaan dan hasutan syaitan insyaAllah. Okay, jadi kita nak berzikir, kita nak kumpul. Kita nak kumpul ganjaran pahala kita. Semoga nanti dekat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dekat syurga Allah kita tengok nanti ada satu ganjaran yang sebesar gunung. Subhanallah, kita tengok gunung tu tinggi sangat ganjaran kita. Okey, hasil daripada apa ganjaran tu? Okey, hasil daripada kita berzikir. Jadi kita kena memperbanyakkan berzikir supaya gunung kita, gunung ganjaran kita dekat akhirat nanti makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Subhanallah, insya-Allah. Okey. Jadi jom sama-sama kita berzikir kerana Allah Taala. Okay, sungguh-sungguh kita berzikir sebab kita nak sebut, kita nak ingat kepada Allah, kita nak puji Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okay, terbaik Kak Sanwati dah share, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, terbaik, mantap. Okay, yang dah bersama, Waalaikumsalam Kak Nur Hayati, silakan masuk. Kak Nur Haya, maafkan saya. Silakan masuk, ahlan wa sahlan. Okay, yang belum share boleh tolong tekan button share, laju-laju insya-Allah, teruskan share. Jom, kita zikir sama-sama hari ini. Boleh? Okay, jom. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. 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 Lagi satu kali round. Boleh kita nak zikir lagi satu kali round dengan penuh semangat. Okey, jom. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbaik. Okey, insya-Allah dengan kita berzikir, jiwa kita tenang, okey, fikiran kita tenang insya-Allah. Okey. Semoga dengan kita berzikir, hati kita kuat. Okey, hati kita kuat sebab apa? Nabi kata kalau kita nak kuatkan hati kita, kita nak halang, kita nak bina kubu dekat hati kita daripada godaan syaitan, kita kena memperbanyakkan berzikir insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, terbaik. Dengan berzikir juga kita boleh top up amalan-amalan yang kita tak mampu nak buat.
Contoh macam mana amalan yang kita tak mampu nak buat? Contoh, kita tak mampu nak berjihad ke jalan Allah. Kita tak mampu nak pergi turun ke medan perang, kan? Okey, jadi amalan yang kita tak mampu nak buat, kita boleh top up dengan zikrullah. Kita top up amalan kita dengan memperbanyakkan zikrullah. InsyaAllah kita luang sikit masa sahaja. Kita luang sedikit masa, kita luang sedikit tenaga untuk kita berzikir. Terbaik, Masya Allah, insyaAllah, okey. Mantap. Terima kasih Kak Yondah dah share. Okey, terima kasih banyak-banyak yang dah share. Terbaik, mantap. Okey, semoga kita semua ini sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa di bawah rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Jadi hari ni dalam surat hadis hari ni kita nak baca, kita nak share sama-sama tentang apa? Okey. Jadi hadis hari ini ialah api neraka tidak akan hinggap di kulit yang diisi dengan Al-Quran. Panjang betul tajuk dia. Okey. Jadi tajuk kita hari ini ialah, InsyaAllah terbaik, mantap. Okey, tajuk kita ialah api neraka tidak dapat membakar kulit. Okey, api neraka tidak dapat membakar kulit yang diisi dengan Al-Quran. InsyaAllah terbaik Kak Siti Rahma, mantap. Okey, insyaAllah. Okey, jadi macam mana maksud dia yang dikatakan dengan kulit yang diisi dengan Al-Quran tu? InsyaAllah hari ni kita nak tengok hadis. Okey. Api neraka tidak dapat membakar kulit yang diisi dengan Al-Quran. Subhanallah. Okey, sangat besar syafaat Al-Quran ini. InsyaAllah. Okey, jom kita baca hadis dahulu. Okey, kemudian kita akan tengok keterangan, kita akan tengok maksud, apa maksud hadis ni, insyaAllah. Yang dah hadir, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okey, Kak Zalifah, Cik Muhammad Nur, Cik Muhammad Fakruddin, Kak Salamia, Kak Latifah, Kak Hajah. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Yang dah masuk, yang dah join live ini. Okey, insyaAllah boleh tolong tekan button share. Pakat-pakat kita nak sebar kebaikan. Semoga dapat manfaat daripada kita share itu. InsyaAllah. Okey. Baik. Jom. Kita baca hadis hari ini. Okey, terbaik. InsyaAllah. An Uqbah bin Amir Al-Hujani radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law ju'ila al-Qur'an fi ihabin thumma ulqiya finnar mahtaraqa. Mahtaraqa, insyaAllah terbaik. Okey, Alhamdulillah. Jadi itu hadis kita hari ni. Kita baca hadis sama-sama, insyaAllah. Waalaikumsalam Kak Syamsiah dah share. Terima kasih, mantap, terbaik. Okey, yang belum share, insyaAllah teruskan share. Ramai-ramai kita sebarkan kebaikan. Okey, jom. Apa maksud hadis kita baca tadi? Kita nak sampaikan apa, insyaAllah. Bergegar, okey. Baik. Sayyidina Uqbah bin Amir meriwayatkan. Jadi hadis ini daripada siapa? Daripada Sayyidina Uqbah. Okey. Sayyidina Uqbah dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, jadi Nabi ada bersabda. Apa Nabi bersabda? Jika Al-Quran itu dimasukkan ke dalam kulit dan kemudian dicampakkan ke dalam api, jadi apa? Nescaya kulit itu tidak akan terbakar. Subhanallah. Okey. Jadi Nabi bersabda dekat sini, kalau Al-Quran, kalau Al-Quran ini kita masukkan ke dalam kulit, macam mana tu Al-Quran tu nak masuk dalam kulit, kan?
Okey, nanti kita tengok keterangan. Okey, Al-Quran. Nabi kata kalau Al-Quran dimasukkan ke dalam kulit, kalau kulit itu dicampakkan ke dalam api, kulit itu tak terbakar. Allahu Akbar. Okey. Jadi, kita nak tengok macam mana Al-Quran masuk dalam kulit ni. Macam mana apa yang dikatakan dengan api, apa yang dikatakan dengan kulit tak terbakar, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam Kak Rubia. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Terbaik dah share. Terima kasih. Mantap. Okey. Jadi kita tengok keterangan. Baik. Dalam keterangan ada beberapa pendapat. Okey, ada beberapa pendapat yang dimaksudkan dengan kulit dan juga yang dimaksudkan dengan api. Okey. Jadi kita tengok pendapat yang pertama. Okey, pendapat yang pertama, dekat sini dia kata kulit itu, okey, kulit itu dia merujuk kepada makna kulit yang umum. Maksudnya dia betul-betul lah pendapat yang pertama, betul-betul dia kata kulit itu adalah kulit. Okey, kulit lah. Okey, tidak kira kulit sebarang binatang, tak kira lah kulit manusia ataupun kulit binatang. Jadi kulit lah. Okey, kemudian api pula bermaksud api dunia. Ini pendapat yang pertama. Okey, dia kata perkataan api dekat dalam hadis ni api dunia. Maksudnya api yang biasa kita tengok lah. Okey, api dapur, api mancis. Okey, ini pendapat yang pertama dia kata. Okey. Kemudian, jadi dalam hal ini hadis ini dia merujuk kepada kejadian mukjizat yang berlaku khusus pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kejadian ini dia berlaku pada zaman Nabi sahaja, sebagaimana mukjizat nabi-nabi yang lain khusus pada zaman mereka sahaja. Jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama kata kulit itu maksud dia kulit. Maksudnya kulit macam biasa, kulit kita ni, warna coklat ni. Dan api pula dia merujuk kepada api dunia. Maksudnya kalau orang yang membaca Al-Quran, kalau kita letak kulit dekat api, kulit itu tidak terbakar. Tetapi kejadian ini berlaku hanya pada zaman Rasulullah sahaja. Okey, ini digambarkan, ini sebagai mukjizat. Itu pendapat yang pertama. Okey, jom kita tengok pendapat yang kedua. Okey, pendapat yang kedua kata kulit ini ditafsirkan sebagai kulit manusia. Okey, pendapat kedua sama juga. Kulit ditafsirkan sebagai kulit manusia, kulit kita ni. Okey. Kalau api ditafsirkan sebagai apa? Api neraka. Itu pendapat yang kedua. Api dekat sini dia tafsirkan sebagai api neraka. Jadi, dalam keadaan ini, mafhum hadis ini adalah umum. Jadi tidak terbatas pada masa-masa tertentu sahaja. Maksudnya kalau pendapat yang ini dia bukan hanya berlaku pada zaman Nabi sahaja ataupun pada zaman dahulu ke. Okey, pendapat yang ini tidak terbatas masa dia, walhal sampai sekarang pun pendapat yang ini diguna pakai. Okey. Okey, kemudian jadi jika seseorang hafiz Al-Quran dimasukkan ke dalam neraka disebabkan sesuatu dosa, maka api neraka tidak dapat membakarnya. Subhanallah. Okey, kalau seorang hafiz Al-Quran, okey, contoh dia ada dosa sikit, dosa kecil kan. Okey, kemudian disebabkan dia membaca Al-Quran, dia hafaz Al-Quran, syafaat daripada Al-Quran itu, okey, api neraka tidak dapat membakarnya. Okey. Jadi dalam riwayat yang lain, okey, ada lafaz mamassatuhun nar. Mamassatuhun nar. Apa maksud perkataan ini? Okey, maksud dia api neraka tidak akan menyentuhnya. Okey, jadi itu pendapat yang kedua.
Okey, pendapat kedua kata kulit itu ialah kulit manusia. Api pula ialah api neraka. Okey, dan pendapat ini dia bukan terbatas hanya pada zaman Nabi sahaja. Okey, dia tidak terbatas pada masa-masa tertentu. InsyaAllah. Okey. Boleh? Okey, silakan masuk ahlan wa sahlan yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini. InsyaAllah saya ucapkan selamat tengah hari dan juga selamat hujung minggu. InsyaAllah sama-sama hari ini dalam slot bacaan hadis kita. Okey, tajuk kita hari ini ialah api tidak dapat membakar kulit yang diisi dengan Al-Quran. InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Sabaria. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okay, baik, jom. Kemudian kita tengok pendapat yang lain pula. Okey, pendapat yang lain kata hafallah Al-Quran. Dia kata hafallah Al-Quran kerana Allah tidak akan mengazab hati yang mengandungi Al-Quran. Masya Allah. Okey, jadi kandungan hadis ni dia kata jelas. Okey. Jadi mereka yang menganggap menghafal Al-Quran ialah sia-sia hendaklah memikirkan akan kelebihan-kelebihan amalan ini. Okey, demi kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi Nabi sangat syorkan untuk menghafal Al-Quran. Kita tak dapat hafal semua pun tak apa. Sikit-sikit. Okey, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, insyaAllah. Okey, dalam contoh macam setiap malam kita baca surah Al-Mulk kan. Secara automatik kita dah hafal. Betul tak surah Al-Mulk tu? Kita hafal surah-surah dalam juzuk 30 ke. InsyaAllah. Okey, sebab Allah kata, okey, Allah tidak akan mengazab mengazab hati yang mengandungi Al-Quran. Jadi kita kena letak Al-Quran ni dekat hati kita. Kita kena berdamping dengan Al-Quran, insyaAllah. Okay. Kelebihan yang satu itu pun begitu hebat. Yang sepatutnya menjadi pendorong kepada setiap orang. Okay. Agar mereka ini bermati-matian, bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Okay, insyaAllah. Okey, jadi kita tengok dalam kitab yang lain. Kitab Syarah Ihya Ulum. Kitab Syarah Ihya Ulum Iddin. Dalam kitab ni ditulis apa? Okey. Dalam senarai kumpulan-kumpulan orang yang akan berteduh di bawah lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dapat berlindung dekat bawah lindungan arasy ni? Golongan mana, kumpulan mana yang dapat berlindung di bawah arasy Allah? Okey, kita tengok pada hari kiamat yang begitu huru-hara. Okey, waktu kiamat nanti huru-hara lagi mengerikan. Subhanallah, kan kita takut, masya-Allah. Okey, lagi mengerikan. Kemudian satu hadis itu diriwayatkan. Sayyidina Ali kata. Okey, Sayyidina Ali kata penanggung Al-Quran iaitu para hafiz akan dilindungi di bawah lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bersama para nabi dan para solihin. InsyaAllah. Okey, jadi Sayyidina Ali dia ada mengatakan, okey, kumpulan atau senarai-senarai golongan yang dapat berlindung di bawah lindungan arasy Allah ni, okey, iaitu orang-orang penanggung Al-Quran. Para hafiz, okey, dapat dilindungi di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, jadi maksudnya dekat sini kita kena sentiasa baca Al-Quran. Okey, satu hari dapat satu muka pun tak apa. Betul tak? Satu hari dapat satu muka pun tak apa. Okey, sebab apa? Supaya kita semua apa orang kata tergolong daripada golongan yang kulitnya tidak dibakar oleh api neraka. Subhanallah. Semoga kita juga sentiasa dapat berlindung di bawah arasy Allah
sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Jadi itulah yang dimaksudkan, okey, api yang tidak dapat membakar kulit yang diisi dengan Al-Quran. Jadi kita kena sentiasa baca Al-Quran, kita kena beramal dengan Al-Quran, insya-Allah. Okey, kita baca niat kerana Allah Taala, kita baca untuk mendapat redha Allah Taala. Boleh? Insya-Allah terbaik. Okey, alhamdulillah. Jadi itu hadis kita hari ni. Okey, tak panjang sangat hadis dia, insya-Allah pengisian dia mantap. Okey, semoga kita semua terus istiqamah membaca Al-Quran. Semoga kita semua dengan syafaat Al-Quran, okey, dengan syafaat Al-Quran, kulit tidak dapat, api neraka tidak dapat membakar kulit kita. Subhanallah. Semoga dengan syafaat Al-Quran juga kita mendapat lindungan daripada rahmat Allah. Semoga kita dapat berlindung di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, jadi kita kena jadikan Al-Quran kita sebagai BFF. Okey, kita kena jadikan Al-Quran sebagai best friend forever kita. Kena sentiasa berdamping dengan Al-Quran, insya-Allah. Okey, semoga kita semua terus istiqamah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terbaik. Okay, baik. Alhamdulillah. Jadi itu kita punya hadis hari ini. Semoga kita dapat beramal dengannya. Semoga lepas ni kita terus semangat ni. Kita terus bersemangat dengan Al-Quran. Setiap kali nak baca Al-Quran je, kita kena baca dengan senyum. Kita kena baca dengan excited. Okay, kita kena baca dengan teruja. InsyaAllah semoga dengan Al-Quran kita dapat Al-Quran memberi syafaat di akhirat nanti. Semoga kita semua dapat syafaat Al-Quran. Alhamdulillah, terbaik, insya-Allah. Okey. Okey, baik, terima kasih Syabas. Tahniah yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini. Hujung minggu hari Ahad. Terbaik, mantap. Okey, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada yang dah share, yang dah komen dan juga yang dah like. Terima kasih banyak-banyak, insya-Allah. Semoga rezeki tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dilimpahi oleh Allah. Macam mana luasnya lautan, sebegitu luaslah rezeki kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita aminkan semua doa family mengaji 10-10, insya-Allah. Okey, baik. Sebelum saya akhiri, jangan lupa malam ni, okey, malam ni kita ada seminar makhraj huruf. Seminar makhraj huruf sesi yang kedua. Okey, sesi yang kedua. InsyaAllah. Sesi yang pertama minggu lepas kita dah masuk makhraj huruf bahagian kerongkong, betul tak? Jadi sesi yang kedua malam ini pukul 9 malam. Kita nak tengok bahagian apa hari sesi kedua ni. Kita nak tengok bahagian apa pula. Tak boleh bagi tahu sekarang, surprise. Okey, insya-Allah jangan lupa malam ni, okey, 9 malam sesi seminar makhraj huruf sesi yang kedua. Kali ni bersama dengan Ustaz Firdaus, insya-Allah. Okey, set time dekat phone 9 malam. 9 malam je terus buka family teknik mudah baca Quran, insya-Allah. Okey. Okey, baik, alhamdulillah, terbaik, mantap semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan yang dah bersama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Baik, jom kita tutup slot bacaan hari ini dengan tasbih kafarah serta suratul As. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.